masuk tuh. Kau tengok dia tunggu. Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Uncle, waktu subuh ni Uncle live sekejap. Oke, untuk sharing beberapa ilmu isu syariah khasnya di Malaysia ataupun di negeri Sabah punya isu di mahkamah syariah. Banyak yang WhatsApp Uncle, ada yang Telegram Uncle tanya pasal isu syariah, terutamanya isu-isu mengenai perceraian. Okay, banyak lagi yang keliru, di mana bolehkah bercerai jika si suami ini tidak setuju untuk bercerai, okay? Tidak mahu bagi kerjasama untuk hadir ke mahkamah syariah. So, isu ni yang selalu diutarakan kepada Uncle selaku pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. Masalah yang macam inilah. So, macam mana mau tangani isu tu, macam mana mau solve problem tu. Jadi Uncle share pada subuh ini bagi mereka yang bangun awal untuk kamu faham isu ini. Adakah boleh seorang isteri tu membuat tuntutan cerai tanpa persetujuan suaminya? Okay, sebab yalah, kamu ni banyak alasan kenapa mau minta cerai. Ada paling hot sekarang ni, di mana suami dorang ni banyak yang mempunyai hubungan dengan perempuan di luar. Okay, so benda ni yalah, ada yang cakap husband sudah nikah kampung, ada yang cakap sudah di warning balik-balik masih lagi buat, ada yang tak pandai balik rumah, sudahlah nak bagi nafkah, tak peduli anak, lepas tu buat lagi hubungan di luar. So, hari ni Uncle akan sharekan. So, kepada semua followers Uncle yang ada dalam TikTok ni, so bolehlah invite kawan-kawan kan. So, boleh bagi tu gift, ada gift dalam tu untuk Uncle pun tahu. Okay. Okay, yang banyak join ni ada Shima Mansur. Kalau ada soalan boleh buat soalan. Okay, soalan dalam ni supaya kita boleh sharing dengan mana-mana followers. Soalan kamu tu banyak juga yang Uncle boleh jawab. So, soalan dan jawapan ni boleh jadi rujukan kepada kita punya semua followers yang ada di TikTok ni kan. Jadi Uncle harap semua followers Uncle di sini boleh join Uncle. So, mulakan dengan bagi salam, mungkin beritahu kamu di mana. So, kalau yang di Sabah tu mungkin boleh sebut, okay, Assalamualaikum kah, saya dari Putatan kah, Papar kah, Beaufort kah, Sandakan, Tawau, which part of area, supaya Uncle pun tahu. Rupanya dalam TikTok ni ramai yang bangun subuh. Okay, so Uncle faham mungkin ramai yang tidak dapat join, mungkin belum bangun. So, berbahagialah kepada mereka yang bangun seawal subuh ni. Uncle doakan semoga dimurahkan rezeki. Okay, diberikan rezeki yang tidak diketahui dari mana-mana. Okay, dan dicukupkan rezeki. Okay, so kita sambung balik mengenai isu yang tadi tu. Adakah boleh seorang wanita ataupun isteri tu membuat permohonan atau tuntutan cerai di mahkamah syariah seandainya suami dia tu tidak mau bagi kerjasama ataupun tidak mahu menceraikan dia? Ada lagi laki ni, dia sanggup mau. Waalaikumsalam. Okay, Nur Sajat. Nama Nur Sajat ni. Okay, Nur Sajat ni dari mana? Waalaikumsalam. Okay, Uncle setinggi dulu lah.
Sajad. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, jika bekas suami tak nak bagi mutaah dan dia nak lawan, boleh ke? Boleh. Dia tidak mau bagi ke bagi? Okey. Isu mau bagi tidak bagi itu hak persendirian. Bila dapat perintah mahkamah yang memerintahkan si suami wajib bagi mutaah dengan kadar yang tertentu yang telah ditetapkan oleh mahkamah, suami tu wajib juga bagi. Okey, sebab mutaah ni kamu kena buat tuntutan di mahkamah. Contohnya macam nafkah edah. Okey, orang yang sudah bercerai lah punya cerita ni. Hartas pencarian. Kamu kena buat tuntutan di mahkamah. Benda ni tidak akan berlaku secara automatik. Contoh kamu bercerai. Kau mesti bagi aku nafkah edah. Itu betul. Mesti bagi. Tapi masalahnya orang yang kamu mau minta ni dia mau bagi ke tidak? Apabila dia tidak mau bagi, bekas suami ni, maka kamu kena buat tuntutan di mahkamah. Sebab mahkamah ni satu institusi undang-undang ataupun kehakiman yang boleh memaksa orang yang didakwa tu supaya ikut perintah seperti mana yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Contoh dalam mutaah lah. Okey. Okey, nah, ramai ni waktu subuh ni, alhamdulillah. Jika bekas suami. Okey, seterusnya Pak mau tanya. Waduh. Pak panggil uncle je lah. Pak mau tanya, jika suami isteri kita dari rumah dan berkata pergilah, bergabunglah bersama-sama janda. Apa tu? Apa soalan dia? Apakah itu bermasuk talak? Okey. Pak mau tanya, jika suami usir kita dari rumah dan berkata pergilah, bergabunglah bersama sesama janda. Okey. Apabila berlakunya pengusiran ataupun suami menghalau dengan berkata demikian, uncle menganggap perkataan tersebut atau kata-kata tersebut bermungkin ataupun mungkin ada unsur cerai. Jadi ini dikategorikan sebagai lafaz talak kinayah yang maksudnya terselindung. Hanya tukang cakap saja yang boleh bagi tahu apa niat dia halau dengan berkata bergabung sama janda-janda tu. So uncle advice kepada yang bertanya tu supaya membuat tuntutan lafaz cerai luar mahkamah kinayah tersebut untuk dipastikan sama ada lafaz itu jatuh talak ataupun tidak. Okey, sebab apa? Hakim perlu keterangan si suami apa niat dia berkata demikian. Bergabunglah dengan janda-janda. Okey, yang itu siapa namanya tu? Selamanya kah? So, soalan seterusnya. Suaranya tidak terdengar, Pak. Saya gangguan jaringan saya. Ya, Indonesia kali gangguan lah. Tuan, macam mana kalau suami tidak layan kita dari segi batin dan tidak memberi nafkah kepada saya, apakah salah saya cerai? Tidak salah. Okey, kamu dibenarkan. Ada option untuk memohon cerai fasah ataupun cerai taklik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari segi undang-undang, adakah boleh si suami menuntut harta isteri yang dicarinya sendiri? Waalaikumsalam. Woi, awal pagi tanya harta ni. Boleh. Jika harta tersebut dimiliki atau diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Okey, faham ah? Even kamu tidak keluar duit, suami pun berhak untuk tuntut harta pencarian. Ini ramai yang keliru. Selalu kita dengar isteri tuntut harta pencarian terhadap si suami. Tapi dalam undang-undang sebenarnya harta pencarian ni boleh dituntut oleh dua pihak, sama ada suami ataupun isteri. Itu yang ramai kurang tahu. So uncle beritahu pada subuh ini, harta isteri boleh dituntut harta sepencarian seandainya harta itu diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Okey?
Faham ah? Suami. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah suami boleh apa ni sudah? Pak, minta maaf, boleh diulang tadi jawapan atas pertanyaan saya tadi, Pak. Signalnya saya gangguan. Okey, begini, Bu. Yang tadi si suami itu halau rumah. Lepas tu dia mengatakan pergilah kamu bergabung dengan janda-janda. Itu kategorinya lafaz itu kinayah, Bu. Maksudnya samar-samar. Dia perlukan keterangan si suami di mahkamah syariah. Apa niatnya berkata demikian? Seandainya niat suami berkata tu dia memang mau kasih cerai, maka hakim boleh putuskan lafaz tersebut talak. Dan berkemungkinan besar jatuh cerai. Okey? Tapi seandainya suami bagi keterangan di mahkamah, dia cakap dia tiada niat pun mau cerai, cuma halau isteri saja untuk pengajaran, berkemungkinan hakim akan putuskan tidak cerai. So, ini bergantung kepada keterangan si pihak suami. Ini juga yang bahayalah. Banyak juga yang tanya, Uncle, macam mana kalau si suami ini berbohong di mahkamah? Pembohongannya itu akan diguna pakai sekiranya suami itu sanggup bersumpah nafi terhadap keterangannya. Faham ah? Thank you, Uncle. Welcome. Saya tidak mendengar tadi. Okey, dengar sudah kan? Banyak belajar dari TikTok. Incik. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Incik Lawyer. Waalaikumsalam. Janganlah Incik Lawyer. Panggil saja Uncle. Okey? Lagi bagus panggil Uncle. So, kita pun boleh sharing. Terima kasih, Pak, atas pengajarannya. Sama-sama, Bu. Uncle, kan lepas hubungan kelamin, kita rujuk. Kira rujuk. Tapi isteri tak nak. Hubungan kelamin sebelah pihak je. Okey, yang ini pun ada isu. Sebenarnya mengikut mazhab Syafi'i, dalam isu rujuk ni dia kena perkataan. Di mana kalau perbuatan ni sebenarnya dia mengikut mazhab yang lain. Tapi kebanyakannya kita menganggap apabila berlakunya kelamin yang suka sama suka. Faham ah? Suka sama suka, redha, maka itu juga dianggap rujuk. Tapi dalam isu seandainya perlakuan kelamin tu satu pihak saja, yang satu pihak ni dipaksa, so benda ni dia perlukan keterangan seorang isteri. Seandainya isteri itu berkata benar dia ada kelamin tapi dia dipaksa, dia tidak redha, maka rujuk itu mengikut undang-undang, bukan mengikut hukum syarak. Sebab apa? Hukum syarak ni dia betul-betul akan mengelirukan kita dari segi undang-undang. Sebab dalam hukum syarak, rujuk ni boleh dipaksa. Ini hukum. Tapi dalam undang-undang, dalam Section 47, dia tidak ada paksaan. Sebab apa? Bila dipaksa, dia akan merujuk kepada jawatan kuasa pendamai, di mana akan berlaku semula perceraian. Jadi bab ni lah yang mengatakan undang-undang dia memikirkan maslahah umat. Kalaulah contohnya rujuk dipaksa, isu perceraian itu tetap akan wujud. So, benda ni dia perlukan persetujuan. Sama juga dengan nikah. Uncle, atas hubungan. Okey, itu Uncle sudah jawab ah. So, kalau begitu kena pergi mahkamah untuk mendeklarkan rujuk lah. Kamu kena maklumkan yang kamu tidak setuju untuk rujuk. Itu isunya bagi pihak wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami halau isteri dari rumah dan berpura-pura kata kepada orang lain dia tak tahu dia halau saya, macam mana tu? Okey, kalau sudah kena halau, paling bagus lepas kena halau tu buat report polis. So, bila buat report polis, kamu ada bukti yang kamu kena halau. That is the correct action. Paling bagus punya tindakan membuktikan kamu kena halau. Sebab biasanya orang kena halau ni dia tiada saksi. Paling bagus, bila kamu kena halau, panggil kamu punya mahram. Adik-beradik, bapa, kakak, suami, isteri yang kena halau ni. Kamu punya keluarga, jangan pula panggil kawan lelaki kamu untuk ambil. Panggillah untuk yang menjemput kamu apabila dihalau tu keluarga kamu. So, dia boleh jadi saksi kamu dihalau. Selepas kena halau, kena jemput oleh keluarga, terus buat report polis. Tulis report polis tu cakap kamu dihalau oleh suami sekian-sekian hari bulan, bla 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 bla.
Tujuan kamu membuat laporan polis ni adalah untuk rujukan di mahkamah syariah. Kan? Senang kan? Itu bukti kamu. Uncle, berapa lama tempoh yang dibolehkan pasangan untuk menuntut harta perceraian? No limitation times, selagi mana dia hidup. Kalau dia meninggal pun masih boleh kita tuntut. Don't worry. Okay? Ini kebaikannya di mahkamah syariah ni. Dia tidak ada tempoh masa yang expired. Selagi mana ada hak kamu di dalam, kamu boleh buat tuntutan. Pastikan bila buat tuntutan harta ni, dokumen terhadap harta tu wujud. Jangan kamu cakap, Uncle, saya mau tuntut harta. Harta apa? Tanah. Tanah di mana? Anda tahu lah, Uncle. Ada garanti ada. Itu memang susah lah mau buat tuntutan sebab tiada dokumen. Okey, Uncle berapa? Okey. Adik saya disakiti, dipukul suami. Adik saya keluar menyelamatkan diri. Adakah adik saya dianggap nusyus? Tidak. Tapi isunya sekarang, dia dipukul, dia dihalau. Apa proof kamu di mahkamah? Itulah yang Uncle jawab tadi. Kamu perlu buat laporan polis. Okey? Kesian, ramai kes perempuan kena halau. Ya, betul tu. So, apa kamu punya tindakan apabila dihalau? Tadi Uncle sudah ajarkan. Buat laporan polis. Okey? Sebab itu saja proof kamu, bukti kamu yang kamu kena halau. Okey. Suatu situasi suami isteri salah faham. Isteri cakap, tolonglah lepaskan saya, ceraikan saya. So, apa dia punya soalan? Adakah itu begini? Kalau bini sebut mau minta cerai, selagi mana suaminya layan, itu tidak akan bercerai ya. Suami cakap, apa lagi ni? Kalau itu yang awak nak, lepas raya ni maksudnya, Uncle? Okey, so bila suami cakap lepas raya ni, apabila selepas hari raya, maka isteri itu dianggap taklik bercerai. So, apabila lafaz taklik cerai ini kamu perlu sahkan di mahkamah syariah. Okey, namanya taklik cerai itu. Adik saya berlindung di rumah saya. Sekarang dia menyerang saya sebab dia cakap saya tak ada hak masuk campur. Suka hati je laki dia cakap tidak hak masuk campur. Kamu ni abang adik-beradik dia, mesti ada hak. Jadi, itu kamu ni adalah salah satu dia punya keluarga. So, sekarang ni buat laporan polis. Senang cerita. Kalau laki dia mau buat apa-apa, cakap kita ada mahkamah. Boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Kamu sebagai keluarga kena melindungi keluarga kamu. Okey? Biasalah orang yang tiada ilmu undang-undang ni, dia suka hati je cakap. Dia mau menang je. So, don't worry. Adik saya dah buat laporan polis. Okay, good lah. Harta perceraian. Kalau si isteri tidak pernah bekerja sepanjang perkahwinan 3 tahun, bolehkah tuntut? Boleh. Okay. Isteri ni sudah Uncle cakap. Di dalam harta perceraian dia ada 2. Satu sumbangan secara langsung. Satu sumbangan tidak langsung. Isteri ni sumbangan tidak langsung dia adalah menjadi isteri. Kasih beranak anak kamu, kasih isap susu anak kamu, kasih makan kamu. Okey, apa lagi? Urus rumah tangga yang kamu tidak pernah bayar gaji, kan? Kalau om kamu terpaksa bayar 1,000, tapi bini ni oleh kerana isteri ni, dialah jadi amah, dialah jadi bini di katil, dialah macam-macam. Superwoman ni, tidak pernah dibayar gaji. Itulah maksud di dalam undang-undang sumbangan wanita secara tidak langsung, di mana mengikut undang-undang dalam jurnal kes, seorang isteri yang suri rumah tidak ada sumbangan duit, dia boleh dapat harta setinggi 1/3 daripada nilai harta tersebut. Jangan main-main lah. Be careful. Harta perceraian kalau si isteri tak pernah kerja. Okey, Uncle sudah jawab. Assalamualaikum, Uncle. Hai. Apa ni ya? Assalamualaikum, Uncle. Hai apa ni? Saya nak tanya. Saya naik mahkamah untuk lafaz cerai. Dia bagi pilihan. Talak berapa? Tak payah kamu mengada-ngada talak berapa. Hanya dibenarkan talak 1 saja di mahkamah syariah.
Tidak pernah lagi kena offer berapa talak. Okay? So, ndak payahlah mau tanya talak berapa. Memang hanya dibagi talak 1. Kalau kamu berkehendakkan talak 3, kamu talaklah 3 di luar mahkamah. Supaya kamu kena denda lagi. Sebab apa? Isu dia kenapa kena bagi talak 1. Talak 1 kah, talak 2 kah, talak 3, dia isunya bercerai. Bila bercerai, kalau kamu mau rujuk, berujuk juga. Okay? Kalau kamu tidak mau rujuk, tidak payah rujuk. So, tidak isu tentang talak. Dengan berniat tidak dia memang hendak mencerainya. Macam mana ya? Apa nih? Wah, kau punya soalan nih, Puan Azwawa nih. Dengan berniat, aku nak faham soalan tu. Bagi soalan yang lengkap. Kalau suami dia cakap dekat orang luar, dia memang hendak ceraikan. Ada perkataan hendak kan, belum cerai lagi. So, hukum tanya Ustaz, Uncle tahu undang-undangnya? Hukum ni kurang. Tapi dari segi undang-undang, dia hendak, dia belum lagi bercerai. So, tiada isu tu bercerai. Kalau perceraian dipohon isteri sendiri dan talak jatuh melalui hakam, nafkah anak jatuh kepada... Okey, isu nafkah anak, ndak kisahlah kau cerai apa jenis, dia tanggungjawab si bapa ataupun suami. Okey, faham untuk nafkah anak. Jadi, suami tidak boleh escape. Apa jenis cerai pun yang kamu buat, dia tetap tanggungjawab si suami dalam memberi nafkah kepada anak-anak. Kalau perceraian okey, apabila diceraikan tapi sang suami tak bagi nafkah sepanjang perkahwinan, macam mana ya, dan dia tak nak bagi sesen pun. Ini Uncle balik-balik jawab. Buatlah tuntutan di mahkamah syariah, nafkah tertunggak. Okey? Pakailah peguam kalau kamu dah pandai. Sebab Uncle pasti kamu memang dah pandai. So, carilah peguam. Lepas tu, tanya lagi Uncle tidak mampu. Carilah peguam kerajaan. Yang mampu, carilah peguam swasta. Sebenarnya kan, orang yang pergi mahkamah syariah ni, ini Uncle share lah, 50% atau 70% lah Uncle rasa memang orang tidak mampu. Sebab dia tidak mampulah dia buat tuntutan di mahkamah. Yang mampu tu yang jarang buat tuntutan sebab dia malas mau berlawan. Jadi kalau alasan kamu tidak mampu untuk untuk bayar peguam, Uncle rasa itu alasan yang tidak munasabah. Sebab pengalaman Uncle, banyak yang ambil lawyer ataupun upah Uncle sebagai peguam ni, yang gajinya kadang-kadang 1,000 ke bawah. Ada yang jual kuih saja. Sebab Uncle ni ada skim bayaran mudah, iaitu boleh bayar bulan-bulan. So, tidak ada alasan kamu tidak boleh upah peguam. So, kalau kamu cakap langsung tidak ada, Uncle boleh kategorikan orang yang langsung tidak ada tu, dia tidak ada usaha mau hidup lah. Maksudnya tidak komitmen pun mau memajukan diri. Sebab apa? Bila kamu hidup, kamu perlu cari duit untuk survive. Okay? Assalamualaikum. Ya. Apa ni? Apabila diceraikan, sang suami sudah. Macam mana saya nak minta pendapat secara peribadi, nak tunjuk screenshot? Uncle dah faham. Yang mau minta Uncle punya pendapat peribadi ataupun nasihat undang-undang, boleh PM Uncle. Uncle terus terang, Uncle ni lawyer swasta. So, means ada charge perkhidmatan. Okay? So, charge perkhidmatan tu Uncle kenakan. So, kamu pun boleh minta advice Uncle lah dari segi undang-undang, apa yang perlu buat. Okay? Kalau mau percuma, kamu boleh pergi cari peguam government. Ataupun, yalah, tunggu Uncle punya TikTok ni lah. Ini Uncle tidak minta bayar pun. So, kamu tunggulah Uncle buat live. Okay? Kalau mau free ya. So, Uncle akan sharing secara free. Tujuan Uncle supaya ramai lagi yang boleh belajar lah. Tapi orang yang minta pendapat persendirian directly private Uncle akan charge. Okay? So, berapa charge-nya itu PM Uncle. Nanti Uncle akan bagi tahu. Sebab kami sebagai seorang peguam ni,
etika peguam, kami tidak boleh mengiklankan diri di dalam media sosial mana-mana. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya lagi. Ya, tanya apa bendanya nikah negara sama nikah agama? Apa Mas? Undang-undang betul dengan agama. Okey. Sorry lah Bu, kamu punya bahasa ni kadang-kadang bikin kami keliru di Malaysia ni. Angka rasa perbezaan di antara nikah hukum syarak dengan nikah undang-undang lah ni kan, kalau kamu cakap begitu. So, okey, begini Bu. Nikah dari segi hukum syarak, apabila rukun nikah, 5 rukun nikah tu lengkap, maka pernikahan itu sah dari segi hukum syarak. Manakala dari segi undang-undang pula, pernikahan itu perlu sahnya mesti selain daripada 5 rukun tu, dia perlu mengikut undang-undang di mana ada kebenaran daripada, kalau di Malaysia ni daripada Jabatan Agama. Di Sabah ni macam Jahin. Lebih sinonim kena panggil MUIS lah. Walaupun MUIS ni sebenarnya bangunan Majlis Ugama Islam Sabah. Tapi orang Sabah ni suka panggil Jahin ni MUIS. So, pernikahan tu perlu melalui proses undang-undang, perlu isi borang di Jabatan Agama, perlu nikah dengan mereka yang bertauliah. Okey. Itu dipanggil nikah mengikut undang-undang selain daripada 5 rukun. Manakala yang tadi nikah kampung tu, yang nikah tidak bertauliah tu, itu cukup 5 rukun, walaupun hakikatnya dari segi hukum sah, tapi salah dari segi undang-undang di mana tidak ada sijil nikah. Apabila tidak ada sijil nikah, akan menjadi masalah kepada waris. Apakah dimaksudkan waris? Anak-anak yang bakal lahir. Sebab di Malaysia ni, bagi mereka yang tidak ada sijil nikah, maka anak dia tidak boleh buat sijil lahir. Kalau boleh buat pun sijil lahir tanpa ada berbin atau berbintikan bapa kandungnya. Sebab tiada sijil lahir. Mau tanya. Okey. Macam mana, apa lagi ni? Tidak sepatutnya ambil tahu melalui keluarga bekas isteri. Ni apa? Macam mana nikah? Okey. Hai Uncle, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Siapa ni? Beta. Tidak sepatutnya ambil tahu melalui keluarga bekas isteri. Ia mengganggu emosi bekas isteri. Janganlah kamu keluar statement. Tanya soalan, baru Uncle boleh jawab. Pada pendapat Encik Peguam. Panggil lagi Encik Peguam. Lain kali kau cakap peguam, malas Uncle jawab. Bekas suami tak patut masuk campur hal bekas isteri. Sudah diceraikan oleh bekas suami. Selagi mana isu itu tidak melibatkan anak-anak, ya ialah bekas suami tidak perlu ikut campur lah. Sebab curang, yang salah dia. Aduh, panjangnya. Janganlah kau type satu-satu. Uncle susah mau digest, mau faham. Buat satu kali cerita supaya Uncle boleh jawab, okey? Semua peguam ada buat bayar ansur-ansur ke? Uncle tidak tahu. Okey, Uncle tidak pasti. Uncle cuma tahu firm Uncle. Sebab Uncle jarang menyibuk peguam lain mau tanya, kau ada bayar ansur-ansur? Sebenarnya, skim pembayaran, cara bayaran fee, nilai fee, berapa harga, itu adalah hak peguam masing-masing. Okey, berbeza peguam mungkin berbeza cara. So, Uncle tidak pasti. Ada lawyer yang tidak mungkin mau ansur-ansur, dia mau lamsam. Itu terpulang. Sebab dalam undang-undang tidak ada ditetapkan seorang peguam tu macam mana mau mengenakan charge terhadap anak guamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Uncle, selamat pagi. Hai, selamat pagi juga. Abang ipar saya curang. Ini lagi sekali nih. Pasal curang dan tertangkap oleh isteri. Bila bercerai, si suami tuntut harta isteri. Yes, boleh. Dia bukan isu pasal punca cerai. Dia pasal hak. Okey, kamu kena faham tu. So, isunya sekarang, kalau kamu takut harta tu akan jadi harta sepencarian, kamu kena berfikir macam mana mau elak suami tuntut harta sepencarian, okey? So, macam mana cara mau elak? Pergilah jumpa lawyer, nanti dia advice lah kamu. So, advice untuk harta ni, Uncle susah mau advice di dalam
media massa, okay? Dia perlu personal. Sebab isu harta ni berbeza sikit. Pergi ke kedai beli cincau, sambung. Ini kali lah. Main-main kamu kan, nanti uncle kick out nih. Siapa nih? Yan? Adakah masih boleh dituntutnya? Boleh. Uncle punya isu dalam harta pencarian ni, uncle mau kasih faham. Selagi mana harta itu diperolehi, didapati dalam tempoh perkahwinan, dan harta tu atas nama suami atau isteri atau kedua-duanya, dia boleh dituntut harta pencarian. Okay? Uncle, apa diam pernikahan tanpa catatan sipil? Ada masa iddah apa agak ada apa lagi? Uncle tak faham. Uncle, apa diam? Apa dalam pernikahan tanpa catatan? Skip lah. Uncle, macam mana kalau kahwin luar negara tapi tidak berdaftar? Kena penalti kah? Yes, kena penalti. Pendakwa akan buat penalti sebab kamu gagal mendaftarkan pernikahan luar negara kamu dalam tempoh 6 bulan daripada pernikahan di luar negara. Satu kesalahan lagi, apabila kamu nikah di luar negara tanpa kebenaran jabatan agama, kamu juga akan didenda dengan kesalahan tersebut. Okay? So, bagi mereka yang berhajat untuk bernikah di luar negara, contohnya isteri kamu orang Filipina, mungkin orang Brunei, mungkin orang Singapura, mungkin orang Indonesia, tidak kisahlah lelaki atau perempuan yang mau bernikah di luar negara. Pertama, kamu kena minta kebenaran dari Jabatan Agama Negeri masing-masing untuk memohon bernikah di luar negara. Apabila kamu sudah dapat kebenaran untuk bernikah di luar negara, kamu bolehlah bernikah di luar negara. Sudah kamu bernikah di luar negara, dalam tempoh 6 bulan daripada nikah kamu di luar negara tu, jangan lebih 6 bulan, kamu kena daftar juga pernikahan kamu di Malaysia. Kenapa? Sebab kamu salah seorang pasangan tu orang Malaysia. So, perlu daftarkan di Malaysia. Last question. Faham ah? Last question. Okay, uncle bagi last question. Berapa sudah ni? Mau ready sudah uncle ni. Mau pergi antara anak sekolah. Apa beza cerai taklik dengan cerai fasa? Yang ini cerai taklik, cerai fasa, perbezaan dia next TikTok lah uncle explain. Okay, beza dia banyak. Taklik kamu boleh tengok di sijil nikah. Ada taklik di bawah tu ada 3 perkara. Fasa ni ada 11 atau 12 poin membolehkan seorang tu mohon cerai fasa. Kadang-kadang isi dia tu dekat sama, pasal nafkah pun ada. Saya mau tanya, anak tidak sah taraf. Okey. Ini dah berpeluang untuk berbin-binkan kepada bapa biologinya. Saya mau tanya, anak tidak sah taraf ini ada berpeluangkah untuk... Dia isunya begini, anak tidak sah taraf ni. Kalau isunya kamu pernah nikah kampung, lepas tu dia ceritanya yang ada peluang untuk berbinkan bapa dia ni, apabila tempoh nikah dengan kelahiran anak tu, tempoh tu ada 6 bulan komariah. Macam mana 6 bulan komariah? Bersamaan dengan 180 hari. So, apabila kandungan anak tu cukup 180 hari, dia boleh berbin atau berbintikan bapa dia. Itu saya kamu kira. Tempoh kamu nikah, tidak kisahlah nikah kampung kah, nikah apa kah, dengan kelahiran anak tu, bila kamu kira di antara tu cukup 6 bulan komariah, kamu ada peluang untuk filekan di mahkamah untuk nasab anak. Maksudnya bila kamu dapat perintah nasab anak, bolehlah kamu kasih bin sama binti bapa biologi dia. Apa beza? Okay, so itulah last question pada subuh ini kita berTikTok. Okay, uncle harap TikTok ni boleh bagi manfaat kepada semua followers TikTok. Thank you for join. Jangan lupa kasih apa nama dia tu? Diamond lah, whatever. Cuba lu kasih kalau kamu mau teruskan uncle untuk berTikTok secara live, tolong support
dengan bagi apa tu nama dia, diamond ke gift. Alright. Sebab TikTok suruh minta gift, so uncle pun ikut sajalah. Kan? Terima kasih atas jawapan soalan tadi. Soalan dari saya di South Korea. Ui, jauh daripada Korea. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Gitu kita. Kamsahamnida kan? Oi, live video. Oke, ada diamond apa semua. Oke, thank you boleh bagi gift. Sebelum uncle out kan, bagi gift. Oke, kita support sampai yalah, best juga lah uncle ni. Mau try sambil bagi ilmu tu, mau juga ikut tu apa namanya tu media sosial punya apa-apalah yang ada trend kan. So kita akan sambung insyaAllah. Uncle cari masa lagi untuk live. So bagi yang berminat untuk follow uncle punya live, sebelum follow tu kamu ready lah kamu punya soalan. Kalau boleh bagi soalan uncle tu jangan kasih putus-putus. Ada yang tadi tu kan, dia bagi satu rangkap. So kita pun susah mau so bagilah lengkap sikit tu soalan supaya uncle boleh jawab directly ya. Yang lain, thank you for join uncle. Thank you for support. Uncle dah sangka dalam subuh-subuh ni pun ramai juga yang join. So maksudnya di sini masih ramai lagi yang memerlukan ilmu mengenai undang-undang syariah. So uncle happy sebab boleh sharing. So bagi mereka yang ada kemampuan masih mahu bertanya uncle secara privately, kamu boleh PM uncle melalui WhatsApp, ataupun TikTok ni lah. So nanti dorang akan bagi uncle punya phone number lah, kan? Sebab uncle faham ramai juga yang mungkin malu mau isu masalah dia diketahui umum. So kamu berpeluang untuk PM uncle. Cuma I'm so sorry, uncle kena bagi tahu benda ni ada charge, It's charge-nya tidak terlalu mahal. InsyaAllah kamu mampu untuk upah uncle lah, So kita jumpa lagi pada masa yang akan datang untuk kita sharing ilmu, macam biasa, uncle harap uncle punya penyampaian kamu semua faham ah? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. PKPB kan? Mana mau tutup ni? Siapa mau tutup ni? Oh, yang start tu N now.